Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan aktiviti ataupun perancangan Yahudi untuk menggagalkan gerakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni kita akan masuk marhalah yang kedua ataupun tahap kedua. Kalau tahap pertama sebelum ini aktiviti Yahudi dalam proses nak merosakkan kehidupan ataupun dakwah Nabi, mereka menyerap masuk dalam masyarakat. Bersama masyarakat, bergaul dengan masyarakat. Jadi karakter mereka itu berbeza. Tetapi terbukti tindakan itu tidak berjaya. Bahkan ada setengah-setengah mereka tu memeluk Islam pula, terpengaruh dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi marhalah yang pertama tu gagal, dan kita telah selesai bincang marhalah yang pertama. Jadi pada malam ni kita akan masuk pula tahap yang kedua. Setelah gagal tahap yang pertama, maka golongan Yahudi dia tidak terhenti setakat itu. Tetapi mereka meneruskan lagi dengan cara yang lebih agresif, iaitu marhalatus sara' al-musallah bainal yahud wal muslimin fi asri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringkat kedua iaitu peringkat pertembungan secara kekerasan, yakni dengan menggunakan senjata, atau lebih mudah lagi mereka menggunakan cara berperang, peperangan itu. Ini berlaku di zaman Rasulullah. Baik. Jadi kalangan Yahudi ini dia tidak berpada setakat memasukkan jarum-jarum halus dalam masyarakat Islam dengan tujuan untuk merosakkan hubungan dan perpaduan umat Islam dan menimbulkan fitnah-fitnah. Mereka tidak berpada setakat itu. Bila terbukti mereka gagal, mereka cuba pula mengambil satu langkah yang lebih agresif, iaitu berpakat melakukan hubungan dengan kalangan kufar Quraisy, dan mereka pada tahap ini mereka telah menyatakan permusuhan secara terbuka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Islam. Pada tahap yang kedua ni tak ada sembunyi-sembunyi itu. Tidak bertakiyah lagi. Tetapi mereka sudah tunjuk sikap dan perangai mereka yang sebenarnya. Baik. Pada peringkat awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil apa-apa tindakan. Bahkan Rasulullah membiarkan perkara itu berlaku dalam keadaan disedari oleh Rasulullah dan para sahabat, sehinggalah apabila sampai satu tahap mereka telah mencabul perjanjian. Sebabnya seperti mana kita sebut dalam awal perbincangan sebelum ini, bahawa golongan Yahudi yang berada di Madinah dan sekitar Madinah ini sebenarnya mereka ada perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama jaga keamanan politik, ketenteraman masyarakat. Kira-kiranya mereka telah membuat perjanjian sebab masing-masing ada kepentingan di bumi Madinah pada waktu itu dari segi ekonominya. Sebab kalau rosak dia punya hubungan masyarakat, politik tu rosak, maka dia akan turut menjejah ke seluruh kita kata aspek-aspek lain itu. Bila mana Rasulullah melihat mereka ni telah melampau, mereka telah mencabul perjanjian damai yang telah dimeterai antara mereka dengan pihak kerajaan Madinah pada waktu itu, maka Rasulullah telah melihat perkara ini dengan cara yang sesuai dengan keadaan pada waktu itu, iaitu menghadapi golongan Yahudi ini secara kekerasan, dan itu merupakan perkara yang tidak dapat dielakkan. Maka Rasulullah telah mengambil langkah dengan membuat beberapa ketetapan untuk supaya golongan Yahudi ini mereka, apa kita nak kata, sebab kalau dalam
bahasa kita ni dia sebut li ta'dibi haula'il yahud, untuk mendidik masyarakat Yahudi. Ni sebagai satu pendidikan supaya dia tahu. Sebab manusia ni kalau kita lembut sepanjang masa pun bukan semuanya boleh faham, boleh berubah. Mana Nabi ni walaupun nampak lembut, padahalnya kalau kita baca sejarah, sebabnya orang-orang munafik ni dia bersekutu dengan Yahudi ni. Mungkin sekali kita fikir kenapalah Rasulullah mengambil sikap berlembut. Dah. Rasulullah dia ada maksud lain. Kita kena timbulkan perasaan sayang pada manusia walaupun dia salah. Kita harap-harap akan berlaku daripada keturunan mereka. Dan terbukti Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dia ni antara sahabat yang baik. Berperang fi sabilillah. Banyak sebenarnya kesan baik, kesan yang positif daripada tindakan Nabi. Tetapi bila sampai satu tahap, Nabi bertindak. Misalnya dalam kisah ini, Nabi telah membuat beberapa ketetapan. Bila Nabi tengok pokok Yahudi ini telah sampai ke tahap yang sangat melampau, pertama sekali antara qararat, ketetapan yang Nabi buat adalah ijla'u Bani Qainuqa. Maknanya Yahudi Bani Qainuqa diusir daripada Jaziratul Arab. Dan kita kena ingat, di awal perbincangan kita dulu, Yahudi ini pernah diusir. Pernah diusir. Secara besar-besaran. Daripada Palestin itu. Tempat asal dia. Beratus tahunlah berlaku beberapa pengusiran oleh masyarakat pada waktu itu. Itu yang pelik tu, sebab tu kalau kita baca Quran tentang Yahudi ni, dia tidak mengambil iktibar dengan sejarah yang mana dulu dia pernah dihina. Sepatutnya orang yang pernah kita kata dijadikan pelarian, dijadikan hamba ni pokok Yahudi ni, selepas cerita Nabi Musa, selepas tu berlaku begitu, kita telah sebut sebelum ini. Tapi dia tidak ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Mana sikap jahat tu tak hilang daripada diri dia. Ini masalah dia punya pokok Yahudi. Tak tahulah, setengah ulama kata ini hikmah untuk wujud pertemuan, pertempuran, perbalahan di antara hak dan batil itu, maka wujudlah watak-watak seperti Yahudi ni. Dan Yahudi ni sampai ke hari ni pun dialah yang jadi masalah kepada dunia ni. Dia walaupun kita kata sebelum wujudnya negara Israel itu, walaupun dia tidak ada negara, tapi dia menguasai beberapa negara. Ini hebat dia. Sebab tu dia ni bangsa yang hebat asalnya. Tapi kukuk mana pun, bila Nabi memerintah Madinah, Nabi terpaksa mengambil tindakan bukan sebagai seorang Nabi, tapi sebagai seorang pemerintah yang berdaulat negeri Madinah pada waktu itu. Nabi usir mereka. Ini beberapa ketetapan yang kita akan bincang selepas ini. Pertama sekali, ijla'u Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni diusir. Begitu juga Bani Nadir. Dan berlaku ghazwah Bani Quraizah, peperangan dengan Bani Quraizah. Ini semua ni Yahudi. Kemudian berlaku selepas itu Fathi Khaybar. Semua ni kita akan bincang dalam marhalah yang kedua ini. Baik. Baik, seterusnya kita nak lihat bagaimana pengusiran Bani Qainuqa dari segi latar belakang dia lah. Bani Qainuqa. Di sini Bani Qainuqa ni sebenarnya dia ada buku khusus lah. Kita tidak maksud nak bincang Yahudi secara detail di sini. Cuma di sini saya ada buat catatan ringkas lah. Siapa dia Bani Qainuqa itu? Dalam internet ni ada yang maklumat yang ringkas, ada maklumat yang detail, bahkan ada buku ni. Pentingnya kita tahu tentang Yahudi ni, asal-usul dia ni. Misalnya Bani Qainuqa ini, Qainuqa ni asalnya nama individu. Nama individu. Daripada popok ni, popok Bani Israel. Maknanya daripada kita kata Qainuqa ni, mana dia bercabang, membiak keturunan dia tu. Nama dia biar anda sebut sini. Ni tidak sahih ni sebenarnya. Tapi inilah yang disebut dalam dia tidak sahih tu sehingga dia boleh sampai kepada Nabi Ishaq itu. Tu lama kata tak sahih. Separuhnya sahih, separuhnya tidak. Sebab keturunan Nabi dia panggil An-Nasabus Syarif tu, sebahagiannya sahih, sebahagiannya tidak. Setakat Abdul Manaf itu, setakat kita kata tu okeylah. Nak siapa kau Adnan tu tidak sahih. Itu tidak sahih. Tidak sahih ni dikira macam mana? Tidak ada dalil. Sebab bila kata nak kaitkan dengan Nabi, dia mesti ada dalil. Semua perkara. Hatta kita nak kata Nabi makan roti jala pun dia kena ada dalil. Tak boleh kita kata begitu saja sekadar bentuk bergurau, tak boleh.
Nabi ni tak boleh sebab dia berkait dengan agama. Baik. Jadi nama Qainuqa ni nama asal ni saya bacalah seperti tahlu. Qainuqa bin Amshil bin Mansha bin Yuhannan bin bin Yamin bin Sarun Mu'tali bin Mu'tali bin Nafis bin Hay bin Musa, ni daripada zuriat Mansha lah, bin Nabi Yusuf, bin Nabi Yusuf. Lepas tu bin Nabi Yaqub, sampai kepada Nabi Ishaq. Ini ulama tak berani nak kata sahih lah, sebab dia tidak ada dalil secara khusus itu. Cuma ada dicatat dalam sejarah. Sebab orang Arab pada dulu pun dia ada catatan keturunan dia. Cuma benar, sejauh mana benar itu nak dibuktikan dengan kaedah penilaian maklumat, tu ulama tak berani. Kita terima sekadar berita begitu saja. Yahtamilu sidqu wal kadhib, boleh jadi betul, boleh jadi tidak, sekadar itu saja. Samalah dengan kita kata yang mengaku jadi nabi siapa ada keturunan begini itu boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tidak penting bagi kita. Yang pentingnya dia ikut sunnah ke tidak. Itu yang penting. Jadi kalau dia nak dakwah itu hadiah. Tak perlu kita nak bantah, tak perlu apa. Kita nak bantah pun atas dalil mana pula. Nah, biar terserah dia. Kalau dia betul, okeylah. Kalau dia tak betul, dia tanggung di hadapan Allah. Berdusta atas nama keturunan nabi ini besar. Baik. Jadi Bani Qainuqa ini mereka ini adalah Yahudi yang berada di sebelah barat Madinah. Dan mereka ni sebenarnya di sebelah barat Madinah bukan bermakna di luar kota Madinah, tidak. Dia ni berada di dalam kawasan Madinah, cuma mereka ni ada perkampungan mereka sendiri. Dia buat seperti benteng di Beijing kita tu kan, luaslah. Dia ada penempatan. Maknanya Yahudi akan berada dalam kawasan itu. Mana dia hidup dalam komuniti dia. Dia ni. Dan benteng ni fi hisnin kabir, besarlah dia punya kawasan dia itu. Yang mana berada dalam kawasan Madinah lagi. Jadi sebenarnya kalau kita seperti yang kita bincang sebelum ni, bahawa Yahudi ni datang ke Madinah ni lebih awal daripada Nabi lah. Sebelum Nabi dibangkit jadi Nabi, dia sudah ada di situ. Ini kelebihan dia ni. Ni Allah SWT, walaupun dia ni jahat, dia ni teruk, tapi Allah bagi kelebihan dari sudut dunia dia. Apa dia? Dia ni mahir ilmu pertukangan. Masyarakat dia terkenal. Mana orang Madinah pun belajar dengan dia. Sebab Madinah ni asalnya pertanian. Jadi kalau berkait dengan ilmu kraft tangan ke apa ni, tukar kayu, dia mahir. Pokok dia ni. Begitu juga tukang besi, untuk buat kita kata bahan-bahan logam ni, tu memang kepakaran dia. Dan masyarakat Madinah ambil manfaat dengan kepakaran mereka. Sebab itulah. Dan itu salah satu sebab mereka kaya. Mereka menguasai ekonomi Madinah. Kerana mereka ada kemahiran. Bangsa yang ada kemahiran ni, dia akan menonjol. Di mana dia pergi pun akan menonjol. Itu kelebihan orang yang ada ilmu. Baik. Sekarang ni kita pergi kepada poin yang pertama, ijla'u Bani Qainuqa, pengusiran Bani Qainuqa. Pertempuran atau pertembungan pertama yang berlaku di antara Yahudi dan orang Islam adalah pertempuran yang berlaku di antara Bani Qainuqa dan orang-orang Islam di Madinah. Ahli sejarah, sebahagian ahli sejarah menyebutkan bahawa Bani Qainuqa ni merupakan kalangan Yahudi yang pertama yang telah melanggar perjanjian yang mereka meterai antara masyarakat Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga terlibat. Peperangan berlaku ni, dia sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab lebih detail, kita kata sebelum berlaku peperangan tu, maknanya keadaan politik jadi panas antara mereka dengan Nabi ni berlaku di antara peperangan Badar dan Uhud itu. Kena ingat sebab peperangan Badar dan Uhud ni dia sekitar 8 bulan hingga 9 bulan saja. Jadi peperangan Badar berlaku pada tahun kedua, peperangan Uhud ni berlaku pada tahun ketiga. Cuma jarak masa tu kebanyakan ulama kata 8 bulan, ada setengah kata 9 bulan. Di celah-celah itulah bila berlaku peperangan Badar sebagai peperangan pertama, di situlah Yahudi melihat bahawa rupanya ada kekuatan. Di situlah dia mula timbul perasaan nak menjatuhkan Nabi SAW. Sebab dia tengok ada kekuatan. Rupanya peperangan yang berlaku ni antara hikmat dia untuk menyatakan dari sudut politik bahawa kekuatan tenaga tentera Madinah ni kuat.
Itu sebenarnya. Dan Nabi pun tak ada pengalaman berperang. Dengan sahabat-sahabat Muhajirin tak ada pengalaman berperang sebenarnya. Kalau Madinah ni ada lah juga. Pokok Madinah ni ada pengalaman berperang. Tapi golongan Muhajirin tidak ada. Sebab itulah kita kena ingat sebab itulah bila menang peperangan Badar itu, di situlah sahabat lagi yakin untuk jihad fi sabilillah. Kita akan bincanglah nanti sampai ada juga sebut tentang peristiwa Uhud tu. Peristiwa Uhud tu lebih besar lagi pengajarannya. Baik. Imam Tabari dalam kitab tarikh dia, kitab sejarah dalam tarikh Tabari menyebutkan bahawa peperangan yang berlaku di antara Rasulullah, bila kita sebut Rasulullah ni makna pihak muslim lah maksudnya, yang berlaku di antara Rasulullah dan Bani Qainuqa berlaku pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Mana selepas perang Badar. Kira-kira begitu ya. Dengan Bani Qainuqa. Pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Ini disebut dalam tarikh Tabari. Baik. Sebenarnya penempatan Bani Qainuqa ni berada di dalam kawasan Madinah, bukan luar Madinah. Bahkan mereka hidup di kampung-kampung orang Islam. Kira-kiranya mana hubungan mereka dengan Islam ni, maknanya setengah-setengah tu baik. Bukan semuanya Yahudi itu jahat, tidak. Maknanya mereka ni adalah merupakan warga negara Madinah pada waktu itu. Seperti mana kita hidup sekarang, Melayu, Cina, India. Begitulah yang berlaku. Itulah disebut masyarakat majmuk tu. Dan lebih majmuk lagi masyarakat ni bila Islam tu semakin berkembang. Baik. Jadi berlaku pertembungan di antara mereka, yakni di antara Yahudi dan orang Islam ni, kira-kiranya awal lah. Mana sebelum kelompok-kelompok Yahudi berlaku perbalahan, berlaku pertemuan dengan Nabi, Bani Qainuqa lah yang lebih awal. Ini paling awal lah dicatatkan oleh ahli sejarah. Perkara ini amrun mutawaqqa, tak boleh nak nafi lagi. Ini perkara realiti yang berlaku. Dan dia ni, Pokok Qainuqa ni satu kumpulan manusia yang sangat tidak setia. Padahal dia ni ahli perniagaan, sepatutnya kita kata kalau berlaku kita kata politik yang tidak stabil, masyarakat yang saling membenci permusuhan, sebenarnya menjejahkan perniagaan, dia tak fikir perkara itu. Sebab apa? Manusia ni bila ada keyakinan dia boleh menang, begitulah cara dia. Dia yakin dia boleh menang. Sebab dia lihat Nabi ni tak kuat. Pengalaman Muhajirin mana ada dalam peperangan. Itu. Dia rasa begitu. Bila sampai peristiwa ini kepada Rasulullah, bagaimana perencanaan tipu daya yang sedang dirancang oleh pokok Bani Qainuqa untuk menjatuhkan kerajaan Madinah, bila sampai kepada Nabi, dan bagaimana mereka telah mula melakukan banyak fitnah-fitnah untuk merosakkan hubungan masyarakat di antara Bani ni dengan kaum ni, itu peranan besar. Dan mereka dibantu oleh munafik pada waktu itu. Fatakhawwafa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam minhum bihasabi wujudihim baina zahranail muslimin. Maka Rasulullah bimbang, kuku akan berlaku perpecahan dalam masyarakat. Ini kerajaan dia kena fikir begitulah. Kerajaan dia fikir tidak seperti individu, dia fikir dalam konteks negara. Bahaya ni. Bila hubungan masyarakat rosak, maka ini bahaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan mula-mula sekali yang Rasulullah ambil adalah mengumpulkan Bani Qainuqa ni sebab dia gini, dalam kawasan perkampungan Yahudi Bani Qainuqa ni, dia ada satu pasar yang cukup besar lah. Dia ada pasar dia, Suq Bani Qainuqa, pasar Bani Qainuqa. Situlah dia berniaga. Jadi kalau orang Islam nak beli barang-barang yang kita kata yang pelbagai jenis lah kita kata, kena pergi di kedai dia. Jadi kalau orang Islam nak jual barang Islam pun kena pergi juga, sebab itu kedai yang paling besar. Pasar yang paling besar lah. Bila Nabi himpunkan mereka di Suq Bani Qainuqa itu, maka Nabi berpidato, Nabi bersyarah. Nabi kata, ya ma'syar Yahud, ihzaru min Allah mithla ma nazala bi Quraisy minan niqmah wa aslimu fa innakum qad araftum anni mursalun tajiduna dhalika fi kitabikum wa ahidallahu ilaikum. Ini hadis. Apa Nabi kata, wahai masyarakat Yahudi, berhati-hatilah kamu kerana Allah.
berhati-hatilah kamu kepada Allah. Sebab Allah ni bila dia nak hina seseorang, dia boleh buat. Dia nak jatuh ke saya, dia boleh buat. Sebab dia kuasa kena. Berhati-hati kepada Allah. Seperti mana yang telah berlaku kepada Quraisy. Mereka telah ditimpa kehinaan. Selepas dalam peperangan Badar tu ramai pemimpin utama dia mati. Abu Jahal kita kata. Sebelum itulah Abu Jahal. Selepas tu maknanya pimpinan utama mereka ramai yang terbunuh juga di situ. Lebih teruk lagi dalam peperangan Uhud. Tak apalah. Cuma ni sebelum berlaku peperangan Uhud. Kukuk mana peperangan Badar itu telah meninggal kesan yang sangat teruklah dari segi psikologi. Jatuh dia punya image masyarakat Quraisy tu. Dengan kalah di peperangan Badar. Sebab mereka pergi dengan kelengkapan yang cukup, pergi dengan senjata yang cukup, jumlah yang ramai, tiba-tiba kalah. Islamlah kamu. Nabi tawarkan Islam kepada masyarakat Yahudi. Maka sesungguhnya kamu telah sedia maklum aku ni utusan Allah. Seperti mana kamu dapati dalam kitab-kitab suci kamu. Tak ada pertentangan pun sebenarnya. Bahkan itu titik pertemuan. Nabi ajak. Dan Allah telah berjanji kepada kamu supaya kamu percaya kepada Nabi akhir zaman. Akulah tu. Nabi sebut gitu. Mana Nabi tidak sebut poin-poin yang kira-kira tidak sepakat. Bahkan sepakat dalam kitab kamu pun ada, dalam kitab aku pun ada. Dan Yahudi ni maklum. Sebenarnya anda baca kita, Yahudi ni maklum. Cuma dia tak mau terima atas rasa kebangsaan. Resis yang paling teruk ni lah. Yahudi, macam mana orang Arab boleh ada Nabi? Dia tak boleh terima. Dia tidak boleh berkongsi jawatan nubuah tu ada pada bangsa lain. Dahsyat Yahudi. Padahalnya isu manusia nak masuk surga ni bukan kerana ada bangsa dia tu Nabi. Ikut Nabi tak kira lah kita siapa. Asal ikut Nabi selamat. Walaupun Nabi bukan bangsa kita. Tetapi manusia yang jenis bersifat rasis ni, nak berbangga dengan bangsa ni, dia tak boleh terima orang lain ada kelebihan. Ini penyakit berat lah. Sebab tu kalau ada penyakit ni pada bangsa kita akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa jawab mereka? Mereka kata, ya Muhammad. Bila Nabi sebut begitu, bila Nabi kaitkan, apakah kamu nak hina seperti Quraisy? Apa dia jawab? Dia kata, ni saya terus terjemahlah. Wahai Muhammad, apakah engkau fikir, apakah engkau buat perbandingan dengan kaum engkau Quraisy itu? Jangan engkau terpedaya, jangan engkau rasa kagum dengan sebab kamu berjaya mengalahkan kaum engkau sendiri Quraisy itu, sebab mereka itu tidak ada pengalaman sebelum ini berperang. Bangsa Quraisy itu tidak ada pengalaman. Sebab itulah kamu boleh kalahkan mereka dengan mudah saja sebab mereka tak ada pengalaman. Tapi sesungguhnya kami wallahi, dia sebut nama Allah juga. Inna wallahi la in harabnaka la ta'lamunna ana nahnun nas. Itu bahasa dia. Seperti disebut dalam hadis lah. Sesungguhnya kami, demi Allah, kalau kami berperang dengan engkau, kamu akan tahulah siapa kami sebenarnya. Dia ugut Nabi SAW. Sebab dia ni ada pengalaman berperang, peperangan Fijar misalnya. Dia ada pengalaman. Kamu berperang dengan orang yang tak ada pengalaman, iyalah, kamu boleh berbangga lah. Jangan kamu terpedaya dengan sebab kamu boleh mengalahkan Quraisy dalam peperangan Badar. Kalau kami berperang dengan kamu, baru kamu tahu langit itu tinggi atau rendah. Seolah-olah begitulah. Dia ugut Nabi. Tak kena barang. Dia kata tak kena barang. Orang lain kata tak kena barang. Dia ugut Nabi SAW. Tak apalah. Bila begitu, maka Rasulullah SAW menggerakkan tentera Madinah pada waktu itu, dan Rasulullah kepung mereka di dalam. Rasulullah kepung mereka di penempatan mereka, di benteng mereka itu. Selama mana? 15 lailah, 15 malam. Asyadda hisar, dengan kepungan yang sangat menyeksakan mereka. Bantuan luar tidak boleh masuk, mereka tidak boleh minta bantuan dari mereka, tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk, menyebabkan dalam tempoh 15 hari ni banyaklah terputus bekalannya. Pokok dia ni susah sangat. Mana sesiapa pun tidak boleh berhubung dengan mereka. Kemudian selepas itu, bila mereka tidak ada pilihan, maka mereka tunduk, terpaksa turun. Di sini juga istilah turun daripada benteng mereka. Mereka terpaksa patuh pada ketentuan Rasulullah SAW. Lalu mereka diikat. Fakutifu wa huwa yuridu qatlahum. Lalu mereka diikat. Kutifu ni dia ikat gini. Ikat gini. Kutifu. Maknanya dia letak begitu. Itu makna kutifu. Diikat tangan ke belakang lah. Seperti mana biasalah. Baik.
Dan Rasulullah hendak bunuh mereka semuanya. Itu ya. Sebab apa? Sebab mereka ni sudah dikira sebagai pemberontak sebenarnya. Mana-mana negara pemberontak ni memang dibunuh. Bukan suatu keputusan yang pelik lah. Bahkan kalau tak bunuh tu peliknya. Baik, Rasulullah nak bunuh mereka. Pada waktu itu bangunlah, muncullah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ada peranan dia. Ni ketua bapa munafik. Maka keluarlah Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia minta syafaat daripada Nabi supaya meringankan hukuman itu. Tu. Fa syafa'a fihim 'inda Rasulillah. Dia minta syafaat. Mana minta syafaat ni? Minta tolonglah supaya Rasulullah jangan bunuh. Jatuhlah hukuman tapi jangan sampai mereka hukum bunuh. Dia minta kelonggaran, diringankan hukuman itu. Maka Rasulullah terima. Ni pelik ni. Sebab tu orang nak terlibat dalam politik, dia kena buat kajian. Setiap tindakan Rasulullah dalam konteks jaga keselamatan negara, hubungan dengan itu kena buat kajian. Baik, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul, maka selamatlah mereka daripada dibunuh. Tapi kukuk mana pun Abdullah bin Ubay dia serah pada Rasulullah. Apa bentuk hukuman selepas itu? Bila sudah tidak dibunuh tu, kira-kiranya begitulah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada sahabat supaya orang Bani Qainuqa itu dibuka ikatan mereka. Mereka digarilah, kita kata, dibuka ikatan mereka, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya mereka dihalau daripada Madinah dan sekitar Madinah, pergi luar daripada Jaziratul Arab ini. Dan semua harta benda mereka dirampas sebagai ghanimah. Semua dirampas. Ni. Hak sebahagian diberi itu dalam hak kis lain. Hak ni dirampas semua. Akan datang kita akan jumpa lah. Habislah di sini secara ringkas. Sebab penting ni sebenarnya kita tahu tentang Yahudi, sebab kita nak bincang tentang dia. Walaupun kita kata dia ni telah dihalau oleh Nabi, tetapi inilah betul-betul lah manusia bernama Yahudi ni Allah wujudkan di muka dunia ni supaya sentiasa berlaku pertemuan di antara hak dan batil sampai kiamat. Itu hikmat dia. Allah nak beri pahala pada kita. Baik, yang kedua, pengusiran Bani Nadir. Tadi sesah Bani Qainuqa. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni sebenarnya dalam hadis Bukhari pun ada ni cerita ni. Tapi saya tidak nak bincang secara, sebab hadis Bukhari pun tak habis lagi kita bincang tentang cerita ni. Baru habis minggu lepas, habis cerita dia ni minggu lepas. Jadi saya balik lagi kita bincang tentang lain pun dari sudut Bukhari, dalam kitab Bukhari. Ini ijla' Bani Nadir, pengusiran Bani Nadir. Ceritanya begini, bermula cerita pengusiran Bani Nadir ni kerana mereka telah bunuh orang Islam. Okey, bagaimana ceritanya? Ini mengikut riwayat lah. Ceritanya begini, walaupun ada perbezaan angka, tak apalah, saya tidak nak bincang perkara itu. Dalam kitab ni disebut, Rasulullah telah menghantar 40 orang lelaki, semuanya sahabat Nabi. Lelaki dari kalangan sahabat Nabi. Yang mana semua 40 orang ini merupakan orang-orang Islam yang terpilih. Tujuan mereka dihantar kepada pupuk Yahudi adalah untuk menjadi mubaligh Nabi. Sebab mereka minta. Nabi hantar 40 orang semuanya adalah merupakan qurra, orang yang mahir tentang Quran. Hantar kepada siapa ni? Menjadi mubaligh pada satu kabilah yang berada di kawasan dia panggil Qabailun Najd. Dalam bahasa Arab ni kalau disebut Qabailun Najd ni kawasan penduduk yang berada di kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi. Pergi situlah untuk mengajar mereka tentang asas-asas ajaran agama Islam. Dan semua 40 orang ni adalah orang yang hafal Quran semua. Dan mereka bukan sekadar hafal Quran, tahu tentang Quran, tahu makna, tahu tentang asbab nuzul. Sebab tu disebut qurra. Zaman Nabi, zaman tabi'i dan tabi'i, bila disebut qurra bukan pandai baca Quran saja. Mereka mahir tentang Al-Quran dan ilmu tentang Al-Quran yang sesuai pada zaman itulah. Mereka ada maklumat. Mereka mahir. Orang yang mahir begitu disebut sebagai qurra. Mereka ni lah. Dan ketika dan peristiwa yang berlaku di Bi'r Ma'unah itu, yang mana kedudukan Bi'r Ma'unah ni jarak daripada Madinah ni kira-kiranya 4 hari perjalanan. Saya kalau tengok dalam internet tu jauh jugalah. Bi'r Ma'unah ni 4 hari perjalanan.
Jadi bila sampai di Bi'r Ma'unah, golongan Yahudi Bani Sulaim, ini salah satu kabilah kecil. Bani Sulaim telah menyerang hendak orang-orang Islam dan mereka telah membunuh Qurra itu. 40 orang alim di kalangan sahabat itu secara zalim. Seorang saja yang selamat, nama Ammar bin Umayyah Ad-Damri. Kalau baca dalam sejarah Bukhari, dalam kitab Bukhari, disebut cerita ni, sedih kita. Dia bunuh tu dia panggil muslah. Dia bukan sekadar, dia tidak bunuh. Dia kelar tubuh. Setengah tu, bila setengah tu tak mati selalu. Mengambil masa yang lama nak mati. Sebab dia tak bunuh. Bunuh tapi dengan cara merosakkan tubuh. Dia cungkil mata, dia masukkan mata dalam mulut, kemudian dia potong lidah, dia kelar setengah-setengah. Setengah ada dalam riwayat sebut tu, bila pergi tu ada sahabat tu tak mati lagi. Tapi nyawa ikan. Sehingga keluarga tak kena. Hancur muka dia kelar. Dia rosak buang organ, macam-macam lah dia buat. Dia panggil muslah, merosakkan fizikal mayat itu. Itulah bukan bunuh biasa. Kalau bunuh pancung itu biasa. Ini kejahatan, sebab itulah Nabi doa kunut nazilah 30 hari cukup. Dan riwayat Bukhari 30 hari. Inilah cerita dia. Jadi seorang yang selamat itu bernama Ammar bin, ini ringkas ni, Ammar bin Umayyah Ad-Damri. Dalam perjalanan beliau pulang ke Madinah, beliau telah bertemu dengan dua orang Yahudi daripada Bani Amir. Dan dalam sangkaan dia, dalam sangkaan Ammar bin Umayyah Ad-Damri, dikata ini musuh yang telah bunuh kawan-kawan dia di Bi'r Ma'unah. Dia pun bertempur dengan dua orang ni, dia seorang. Dia berjaya bunuh kedua-dua Yahudi. Tu Ammar bin Umayyah Ad-Damri itu. Jadi sedangkan di antara Bani Amir, dua orang Yahudi daripada Bani Amir, bukan Bani Sulaim. Hak yang bunuh dia tu Bani Sulaim. Dia tak kena. Yang dia bunuh ni Bani Amir. Sedangkan Bani Amir ni ada hubungan damai. Bani Amir ni dia tidak menceroboh, dia tidak khianat. Yahudi juga. Berlaku silap faham kepada Ammar bin Umayyah. Tiba-tiba dia bunuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bayar pampasan kepada keluarga Yahudi. Sebab keluarga dia ni keluarga yang baik. Dia tidak terlibat dengan, kita kata, kezaliman itu. Dia tidak memerangi sahabat Nabi 40 orang itu. Jadi Ammar bin Umayyah ni, dia tak tahu. Kita tak boleh kata pada, sebab zon perang ni macam-macam boleh berlaku. Mana dia nak tahu bahawa ini Bani Amir, bukan Bani Sulaim. Yang jahat tu Bani Sulaim. Berkait dengan peristiwa ini, maka Rasulullah telah keluar untuk pergi pada Bani Nadir. Asal cerita dia. Jadi bila berlaku kes ini, Ammar bin Umayyah telah bunuh dua orang Bani Ammar ini, Bani Amir, padahal mereka ni tak terlibat. Berlaku kesilapan lah daripada pihak Ammar bin Umayyah itu. Tu. Maka Nabi pun pergilah berjumpa Yahudi Bani Nadir, minta tolong mereka untuk menyelesaikan silap faham ini dengan Nabi sebagai ketua negara bayar diat kepada keluarga si mati. Dua orang Yahudi. Nabi bayar di diat ni, kita terpampasan lah, dari pihak kerajaan. Sebabnya bahaya ni, kalau tidak boleh timbul perbalahan kaum. Jadi Nabi sendiri pergi. Tidak hantar wakil, tidak. Baik, tak apalah. Jadi Nabi bertindak sedemikian kerana antara Bani Amir dengan Nabi ni ada perjanjian. Dan mereka tidak rombak apa perjanjian. Mereka jaga perjanjian ni. Ini kesilapan berlaku balik tentera Islam. Ammar bin Umayyah. Baik, tak apalah. Jadi bila mana Nabi datang kepada Bani Amir, mana berunding nak cari orang tengah lah. Sebab Bani Amir ni Bani Yahudi yang lebih besar. Bani Nadir ni Yahudi lebih besar. Jadi Bani Amir, Bani Sulaim ni kabilah Yahudi yang lebih kecil. Jadi minta pertolongan orang tengah nak menyelesaikan perkara ini. Baik. Jadi ringkas ceritanya, Yahudi Bani Nadir ni bersetujulah. Dia kata, "Na'am ya Abul Qasim, ya boleh, kami boleh jadi orang tengah untuk selesaikan masalah ini. Kami akan tolong engkau sebagaimana engkau pohon minta." Selepas daripada wakil Bani Nadir ni pergi kepada kaum mereka, pada puak mereka, maka mereka pun kata, ni saya terjemah mafhum dia, waktu inilah peluang kita untuk bunuh Muhammad. Payah dah ni, susah dah kita nak dapat peluang seperti ini, sebab dia mari ke kampung kita. Sebab Nabi pergi ni beberapa orang saja, bukan pergi dengan tentera. Dia kata begitu.
Dia pun sebut, dia kata, Muhammad ni pada waktu sekian-sekian dia akan berada di sini. Dia akan duduk di sini. Siapakah di kalangan kamu ni, Bani Nadir, yang akan mengambil tugas ini? Ketika dia berada di tepi sebuah bangunan tu, kamu hempakkan batu ke atas kepala dia. Tujuan nak bunuh Nabi. Itu perancangan. Sebab dia tahu dah, pada waktu ni, jam sekian-sekian ni, Nabi akan berada di sini. Baik. Ketika itu, jadi Amr bin Jihash bin Ka'ab. Amr bin Jihash bin Ka'ab. Ni kalau tengok dalam internet, ataupun kalau saya tu dia punya ada nak kitab khusus Mu'jam, dia panggil Mu'jam, ensiklopedia berkenaan dengan tokoh-tokoh. Ada disebut dia ni antara yang sangat tak pernah dia rasa sayang pada Nabi. Tak pernah dia rasa untuk tidak bunuh Nabi. Perasaan dia sentiasa nak bunuh Nabi. Ini salah satu contoh orang Yahudi yang sangat benci pada Amr bin Jihash. Dia ni bin Ka'ab. Dia kata biar saya yang buat. Biar saya yang buat. Faqala ana lidzalik. Saya yang akan realisasikan rancangan ini. Dia kata begitu. Maka dia pun naiklah ke atas kita terbumbung bangunan itu untuk mencampakkan batu. Sakhrah ni batu besar. Misalnya sebesar ni lah, dia boleh diangkat. Kalau kena memang hancurlah kepala tu. Bukan hajar dah. Kalau hajar tu batu kecil, ni sakhrah, batu besar. Yang mana ketika Rasulullah berada dalam beberapa orang kumpulan sahabat lah yang pergi Sayyidina Abu Bakar, pada Umar, pada Ali, pada waktu tu. Maknanya hampir-hampir nak percaya. Belum sempat dihempakkan batu itu, tiba-tiba datang kepada Rasulullah wahyu daripada langit yang menceritakan, yang membocorkan rahsia puak ni. Maka Nabi dalam keadaan itu tak sempat nak berbincang dengan sahabat. Sebab target Amr bin Jihash ni bukan sahabat, Nabi. Jadi Nabi bila sahabat tu, Nabi bangun, Nabi pergi. Tak sempat nak beritahu pada sahabat. Sahabat yang aku, Nabi nak pergi bilik air ke apa? Biasa nak pergi buang air. Maka Rasulullah keluar, terus kembali ke Madinah. Rasulullah keluar tu, kembali ke Madinah. Tiba-tiba sahabat kata, kenapa Nabi tak sampai-sampai lagi ni? Kalau pergi nak buang air, takkanlah lama sangat ni. Jadi sahabat pun jadi timbul rasa tak sedap hati lah. Kenapa Rasulullah ni? Maka mereka pun bangun untuk pergi cari Rasulullah. Tiba-tiba dalam masa mereka mencari Rasulullah itu, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang datang daripada Madinah. Maka mereka pun tanya lelaki itu. Tanya lelaki itu, kamu nampak ke Muhammad? Lelaki itu jawab, ra'aituhu dakhilal. Saya nampak tadi dia masuk ke Madinah dah. Tu. Maka sahabat pun kembali ke Madinah. Terus pergi balik ke Madinah, sehingga akhir sekali bila mereka sampai ke Madinah, mereka bertemu dengan Nabi. Maka Nabi pun ceritalah bahawa sampai wahyu kepada dia bahawa Yahudi Bani Nadir ni nak bunuh dia. Jadi dia tak sempat. Maknanya perkara ni ana ada fikir jugalah, tengok dalam beberapa syarah. Maknanya antara wahyu dengan keluarnya Nabi ni berlaku dalam beberapa saat sahaja, ataupun mungkin seminit. Nabi tak sempat nak isyarat pun. Masa tu WhatsApp tak ada lagi. Kalau WhatsApp tu mungkin mudah bagi tahu nak. Jadi terpaksa keluar. Jadi keadaan itu keadaan yang cemas tu. Takut timbul, Nabi bagi tahulah pada Sayyidina Abu Bakar. Tak sempat. Tu. Boleh jadi kalau semuanya pergi, boleh jadi orang kafir boleh tahu, lagi bahaya. Jadi bila Nabi keluar seorang diri saja, itu tidak menampakkan Nabi lagi. Dan sahabat pun faham Nabi keluar tu dengan maksud untuk kita kata sesuatu perkara yang sekejap lah. Misalnya keluar nak pergi ke bilik air, nak pergi, biasanya waktu ini nak qada hajat, pergi kepada pasir lah, jauh daripada pandangan mata manusia. Ingat begitu sahaja, tiba-tiba istabta, mereka kata lama ni Nabi pergi, rupanya balik ke Madinah. Baik, bila Rasulullah cerita pengkhianatan Yahudi Bani Nadir, akhir sekali sahabat bersetujulah. Sebab Rasulullah tak bincang dah. Rasulullah terus mengeluarkan perintah supaya bersiap untuk memerangi mereka. Dan Rasulullah terus bergerak pada hari yang sama. Rasulullah sendiri. Dan pada waktu itu Rasulullah telah melantik Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil Nabi untuk menguruskan hal ehwal masyarakat di Madinah tu. Ada setengah ulama kata Ibnu Ummi Maktum ni dia buta. Lepas tu Nabi tugas ke dia untuk apa? Takkanlah nak dia tugas nak jadi Perdana Menteri interim. Interim ni kira lain tak? Ana pun tak erti lagi istilah tu. Tak apalah. Di sini sebenarnya ringkas. Ibnu Ummi Maktum Nabi tugas ke dia lah yang urus bukan dengan hal ehwal masjid di Madinah.
Supaya masyarakat tidak berada dalam keadaan yang kelam kabut itu. Jadi yang urus politik tu orang lain lah. Tapi kukuk mana pun dia lah. Sebab dia ni buta. Itu. Baik. Jadi Nabi dengan tentera Islam pun pergilah. Terus berjalan menuju ke kawasan perkampungan Bani Nadir itu. Jadi perkara ini berlaku pada bulan Rabiul Awal. Peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal. Maka Rasulullah kepung Bani Nadir dan mereka berlindung di dalam benteng mereka. Rasulullah telah memerintahkan supaya dipotong semua, ditebang, dipotong semua. Dia punya tamar-tamar dan bakar. Pokok-pokok tamar tebang semuanya. Potong semuanya. Musnahkan dengan cara dibakar. Kenapa Rasulullah buat begitu? Kalau kita tengok tadi Bani Qainuqa tadi tidak begitu. Tapi Bani Nadir ni begitu. Sebab apa? Yang ni lebih jahat. Teruk. Kira-kira begitulah. Baik. Dengan tindakan Nabi itu, timbul, Allah telah campakkan perasaan gerun dan takut kepada musuh Bani Nadir itu pada waktu itu. Mereka tak boleh buat apa dah. Habis kebun-kebun estate mereka Rasulullah musnahkan. Maka mereka takut, timbul. Kata kita, maknanya dalam pandangan tokoh-tokoh mereka, kita ni sebenarnya dari segi hakikatnya kita tidak mampu nak lawan Muhammad ni. Bila mereka buat keputusan begitu, maka mereka mohon perdamaian dengan Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak apalah, kalau kisah ni pun ayyujliyahum wa yakuffa an dima'ihim. Rasulullah tak bunuh mereka. Bahkan Rasulullah halau mereka. Ini berlaku pengusiran yang kedua. Rasulullah usir mereka daripada kampung halaman mereka. Baik. Di sini Rasulullah benarkan mereka bawa harta mereka sekadar untuk muat seekor unta saja. Boleh kamu nak bawa harta-harta kamu, maknanya semuanya dirampas oleh Nabi sebagai ghanimah, kecuali sekadar harta yang boleh dibawa oleh unta mereka sahaja. Bawalah setakat kamu nak bawa atas unta tu, senjata ke, dibenarkan. Setakat yang boleh bawa. Jangan guna lari. Sekadar guna unta boleh. Seolah-olah begitulah. Maka Yahudi Bani Nadir pun bawalah harta mereka yang sekadar yang mampu dibawa oleh unta mereka. Mereka berada di atas unta dan juga barang keperluan, maknanya sedikit saja untuk keperluan mereka. Baik. Ada sesetengah di kalangan mereka memusnahkan rumah-rumah mereka. Dia rosakkan rumah tu supaya tidak boleh diambil manfaat oleh orang Islam. Dan mereka ambil juga sebab biasanya rumah zaman itu dia buat dengan apa ni? Dengan apa ni, jelnya apa ni? Ni belulang lah kita kata. Kulit belulang tu dia buat atap dia. Tu dia ambil lah sebab tu berharga. Boleh mudah nak lipat, mudah nak letak di atas. Dia ambil. Tak apalah, kukuk mana pun mereka mengambil apa yang mampu untuk diletak di atas unta mereka itu. Maka mereka pun pergilah. Dalam setengah riwayat bila mereka pergi ke Khaybar, ada kata setengah bahagian pergi ke Khaybar dan ada sebahagian pergi ke Syam. Sebab Khaybar ni agak jauh lah. Sebab di Khaybar tu pokok dia juga. Khaybar ni akhir sekali Khaybar pun dihalau oleh Nabi. Akhrijul Yahud min zata, itu kata-kata Nabi terakhir. Selepas daripada tu kira-kira Yahudi harbi ni tak ada. Hak Yahudi zimmi itu adalah. Baik. Saya ambil sedikit lagi. Yang ketiga, ni pengusiran peperangan Bani Quraizah, Ghazwah Bani Quraizah pula. Sebenarnya Yahudi Bani Quraizah ni dia ada perjanjian juga dengan Nabi. Kalau kita perhatikan buat Yahudi ni punca masalah dengan Islam kerana pelanggaran perjanjian. Dia ceroboh, dia punya janji sulh, perdamaian itu. Itu punca dia. Ada perjanjian, mereka telah menteraikan perjanjian, tetapi mereka telah melanggar perjanjian dalam Ghazwah Ahzab itu. Sebab ini peperangan Bani Quraizah berlaku selepas Ahzab. Rupanya tentera bersekutu Ahzab tu dia antara yang merencanakan. Selain daripada terlibat, dia sebenarnya yang kita kata menjadi mastermind lah dalam menjayakan peperangan Ahzab tu, tentera bersekutu. Dia bagaimana dia boleh lobby semua tu, termasuk kafir Quraisy dan kita kata kabilah-kabilah yang ada di sekitar tu untuk lawan Nabi. Dan dia berjaya. Cuma peperangan ni kalah dia. Tapi dialah antara yang kita tengok dalam sejarah main peranan yang utama. Ni Bani Quraizah ini. Baik. Jadi mereka telah terlibat dalam Ghazwah Ahzab atau Ghazwah Khandaq itu. Sama saja tu. Di mana
mereka telah, apa kita kata ni, mereka telah memujuk sekutu-sekutu mereka, kawan-kawan mereka daripada Yahudi Bani Nadir. Mereka berpakat pula dengan Bani Nadir yang dihalau tadi untuk terlibat dalam usaha mengumpulkan semua kabilah-kabilah yang tidak Islam, termasuk kafir Quraisy, untuk bersatu di bawah satu tentera Ahzab itu. Ahzab ni mana kumpulan-kumpulan. Mana Ahzab ni kumpulan-kumpulan. Kalau sebelum ni peperangan pokok Quraisy ya, dan ada beberapa kabilah yang dekat dengan mereka. Hak ni tidak ni. Ni jumlah tentera yang besar, setengah kata 10,000 tentera yang terlibat. Bukan main tu. Buat tentera Madinah 3,000 ya pada waktu itu. Sebab tu Nabi terpaksa bertahan di kawasan Madinah. Kalau dia gini, maksud Madinah ni di kawasan Quba, itulah pintu masuk utama pada waktu itu. Sebab tu kalau kita pergi ke Quba kan, saya pernah tanyalah dia punya driver bus tu, dia orang Indonesia. Dia ada tulis pun sebenarnya dia punya khandak tu. Dia panggil apa? Haddul khandak. Rupanya jalan raya di kawasan Quba itu sebenarnya itulah khandak. Dia buat apa signboard tu. Maknanya sebelah bukit tak apalah, tentera berada di puncak bukit, dia tak buat. Ni laluan masuk yang tidak berbukit. Situ dibuat khandak. Jauh tu. Sebab Madinah dengan Quba pun 5 km. Sebab tu Nabi bekerja siang malam tak berhenti 24 jam. Nabi sendiri pun kepala ni penuh dengan debu. Sehingga teruklah Nabi kalau kita baca sejarah. Baik. Jadi ini sangat mencabar Ini peranan Bani Quraizah lah. Baik. Jadi antara kabilah besar yang terlibat, yang bergabung dengan usaha mereka ni, yang mereka berjaya gabungkan, Quraisy, Ghatafan. Ini kabilah besar. Baik. Bila mana selesai Ghazwah Ahzab ni secara ringkas saja, terbukti bahawa tentera bersekutu kalangan musyrik itu kalah. Kalau kita perhatikan sebenarnya, biarlah saya nak sebut di sini pun, saya ada buat catatan. Sebenarnya kekalahan itu kerana bantuan daripada Allah dalam bentuk misalnya Allah hantar angin sehingga rosak semuanya. Dia punya khemah-khemah itu. Dia timbul satu ketakutan. Bila angin yang tiba-tiba bertiup dengan kuat merosakkan habis segala persiapan tentera bersekutu tu, khemah, bara-bara yang dia bawa semua diterbangkan oleh angin, di situlah jatuh dia punya semangat itu. Itu salah satunya. Tu. Baik. Dan menurun semangat mereka. Dari segi psikologi sudah jatuh, dan pada waktu itu juga selain daripada angin, Allah menghantarkan malaikat untuk melawan tentera bersekutu yang berjumlah 10,000 tu, sehingga akhirnya Allah berikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan telah bercerai-berailah tentera Ahzab dan musyrikin. Hari itu kalah. Dan kekalahan ini sangat mengejutkan dunia luar pada waktu kita baca dalam sejarah. Runda pasti tengok, kuat Muhammad ni. Sebab semua tahu. Semua tahu tu. Masyarakat pada waktu sudah melihat kuasa besar pada waktu. Boleh kalah tentera Ahzab ni dengan kelengkapan yang kalau kita baca dalam sejarah, sehingga kambing penuh tu. Sebab dia masak kambing setiap hari. Bukan main. Makanan berkhasiat untuk zat tenaga itu ni. Dan dia ada kumpulan nyanyi pula nak bergembira tu. Maknanya tentera mereka berhibur sebenarnya. Yakinnya menang. 10,000 lebih tentera. Tapi kalah. Baik, tak apalah. Ketika mana Rasulullah pulang ke Madinah. Takut tak faham. Pulang ke Madinah ni maknanya Quba di kawasan Madinah lagi katanya. Jadi makna Nabi bertahan di kawasan Quba itu. Jadi bila Nabi pulang ke Madinah, yang saya sebut 5 km tu, ketika Nabi perjalanan pulang ke Madinah bersama tentera-tentera Islam, dan mereka pun telah letak senjata, dan bila mana sampai waktu zuhur, Jibril datang. Kira-kira senjata pun sudah letak dalam simpanan dia lah, tempat simpan senjata. Tiba-tiba pada waktu zuhur, Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan mu'tamman bi'imamah min istabraq. Tak apa saya terjemah teruslah. Maknanya Jibril mari dengan pakaian lengkap tentera. Jibril mari dengan pakaian tentera. Disebut sini serban itu dibelit daripada kain sutra yang sangat berkilau-kilau. Di atas seekor baral. Baral disebut sini. Dan tentera-tentera Jibril pun dalam keadaan pakaian tentera yang lengkap lah. Jibril tanya Nabi, awaqad wada'at as-silah ya? Mu letak senjata dah kau? Kalau bahasa kita terjemah mudah. Boleh faham tak? Tu bahasa Kelantan. Kalau terjemah bahasa Kelantan kan?
letak senjata, simpan dah senjata kau. Apakah engkau telah simpan senjata-senjata perang itu, wahai Muhammad? Sudah ke Jibril ini lengkap dengan senjata perang. Nabi kata, "Naam." Kesesat ada peperang Ahzab. Jibril kata, "Fama wada'atil malaika as-silah." Malaikat yang terlibat dalam peperang Ahzab ni belum lagi letak senjata. Kenapa kamu dah letak senjata? Dan malaikat pun belum pulang lagi ke langit tu. Tu saya timah langit mudah. Sini tak sebut langit tu. Engkau tempat tinggal malaikat langit. Kerana malaikat masih nak kejarlah kumpulan itu. Mana malaikat tak selesai. Tiba-tiba Nabi sesat dah. Tidak munasabah ni. Maka malaikat Jibril pun cerita. Ketua malaikat. Ini sebenarnya kalau dalam kitab tentang alam malaikat, disebut banyak riwayat oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar itu. Dia sebut cerita ni lah. Baik, tak apalah. Ni saya tidak nak bincang panjang lah. Kita sekadar ni sebab kita nak pergi pada tajuk lain. Baik. Kata Jibril, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan engkau, wahai Muhammad, supaya bergerak pergi kepada Bani Quraizah, dan aku sedia membantu untuk lawan mereka. Aku akan menggoncangkan hati-hati mereka, kata Jibril. Maknanya Jibril sampai ke wahyu daripada Allah, Allah suruh segera, bertindak segera kepada Bani Quraizah itu. Maka Rasulullah pun tanpa berlengah terus melantik seseorang untuk mengisytiharkan dalam masyarakat. Ini kata-kata Nabi. Disebut kata-kata Nabi. Man kana sami'an muti'a fala yusalliyanna al-'asr illa bi Bani Quraizah wasta'mala 'ala al-hastakat, tu hadis. Baik, sesiapa yang dengar seruan ini dan patuh kepada seruan ini, jangan dia salat asar, kecuali kita akan salat asar di Bani Quraizah. Berlaku ni malaikat cerita ni waktu Zuhur. Mana lepas malam Zuhur tu kita target sampai waktu asar di Bani Quraizah. Kita akan salat asar di situ. Kini ni adalah hadis kata matahari terhenti sekejap tu. Nabi berdoa, matahari, Allah tahan matahari, bagi masa lebih panjang pada Nabi. Sebab malam dia tak boleh berperang. Baik, tak apalah. Pada waktu ini Nabi telah melantik untuk kali kedua. Untuk lantik Ibnu Ummi Maktum tu lah. Tak apalah. Tadi dah lantik dah dia. Ni lantik dia pula. Baik, saya ambil sedikit lagi. Jadi Rasulullah telah kepung mereka selama mana? 25 lailah. 25 malam. 25. Tadi berapa je? 15 je. Ni 25 malam. Sehingga jahadahumul hisar, sehingga kepungan itu telah menyusahkan mereka. Susahlah dia. Ni parah ni. Tadi kita kata Bani Nadir tadi 15 ya. Yang ini 25 hari. Dan dengan sebab itu mereka rasa gerun dan takut pada Nabi, maka mereka telah menghantar seorang utusan, duta mereka lah kepada Rasulullah supaya hantar. Mana minta nak berunding. Bukan nak wujud kerajaan perpaduan, tidak ni. Minta berunding supaya mereka diselamatkan. Minta berunding. Siapa dia? Dia minta berunding dengan Nabi. Ni bukan dia terlalu takut. Mana wakil Nabi itu dia tak mahu Nabi sendiri. Wakil Nabi itu dia yang tentukan. Kita nak berunding perdamaian, tetapi wakil Nabi itu kena Aba Lubabah bin Abdul Munzir. Sebab hal ini daripada puak-puak Aus. Puak-puak Bani Quraizah ni dia ada hubungan baik dengan puak-puak Aus. Dia nak puak-puak Aus datang. Nama dia Abu Lubabah lah bin Abdul Munzir. Sebabnya Bani Quraizah ni dia ada hubungan persefahaman dengan kabilah Aus. Tujuan apa? Kita nak berbincang dengan dia. Kita nak serah diri, tapi kita beberapa kali kita nak bincang. Baik. Maka Rasulullah pun hantarlah. Seperti dia minta Abu Lubabah tu bin Abdul Munzir. Dan mereka kata kepada wakil Nabi Abu Lubabah, atara an nanzila ala hukmi Muhammad? Wahai Abu Munzir, apakah kamu fikir kami akan menyerah diri untuk diputuskan oleh Muhammad? Kami akan serah diri dan kami akan serah pada Muhammad lah. Dia nak putuskan bagaimana terhadap kami. Tu. Jadi kata wakil Nabi Abu Lubabah, iyalah. Tentu dah bila kamu nak menyerah diri, kamu kena keputusan terletak pada Muhammad ni, sama ada dia nak bunuh kamu, kau ikutlah. Tu dah. Jadi Lubabah pun tak bagi kita pilihan banyak pada dia, serah pada Muhammad. Baik. Bila mana jadi pada keesokan pagi tu,
Mereka telah turun, mereka menyerah dirilah dan mereka tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila begitu kira-kiranya Rasulullah nak bunuhlah. Tiba-tiba kabilah Aus ni, Aus dan Khazraj kan, atau Ansar lah, kabilah Aus kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka ni Bani Quraizah ni, mereka ni ada hubungan baik dengan kami. Seperti mana Rasulullah telah buat kepada orang-orang yang baik dengan kami, tu Bani Nadir pun Rasulullah tidak bunuh. Tu mana dia minta atas dasar kami dengan Bani Quraizah ada hubungan baik, minta Rasulullah janganlah hukum sampai mereka hukum matilah. Dia minta begitu. Baik. Maka Rasulullah kata kepada puak Aus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada puak, bagaimana apakah kamu berpuas hati sekiranya yang menjatuhkan hukuman terhadap Bani Quraizah ni ketua Aus ni, ketua kamu lah. Kamu setuju kah? Kalau aku bagi kelonggaran, puak kamu sendiri yang buat keputusan terhadap Bani Quraizah, apakah kamu berpuas hati begitu? Jadi puak Aus kata, ya, kami boleh. Akhir sekali Rasulullah serahkan kepada ketua Aus yang bernama Sa'ad bin Mu'adz itu. Saya habiskan sedikit lagi. Sa'ad bin Mu'adz, habis ini satu perenggan lagi. Sa'ad bin Mu'adz ni yang mati selepas peperangan Ahzab itu. Itu dia ada hadis khusus lah. Dia mati di dalam Masjid Madinah. Sebab Nabi suruh tempat ke dia dirawat dalam Masjid Madinah. Mana setiap kali Nabi nak pergi salat, Nabi akan pergi doa untuk dia. Ni kelebihan besar ni sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Dia mati dalam masjid. Bila mati dia tu, mati dalam pangkuan Nabi dia ni. Bila mati dan Nabi kata, telah mati orang saleh itu. Besar di hadirat ni Sa'ad bin Mu'adz ni. Dialah antara punca kejayaan Nabi berjaya bentuk kerajaan Madinah. Baik. Dan besar lagi Mus'ab bin Umair lah. Yang telah menjadi sebab dia masuk Islam ni. Kerana baca ayat Quran ni, tak habis baca ayat Quran. Dia sebab dia ni penyair hebat. Ni antara penyair hebat di masyarakat Madinah. Baik, tak apalah. Yang terakhir, perenggan terakhir. Maka bila Nabi serah kepada Sa'ad bin Mu'adz, sebab dia ni ketua tentera. Serah pada ketua tentera. Rupanya keputusan dia sebiji seperti Nabi. Jadi Sa'ad bin Mu'adz telah membuat keputusan, lelaki bunuh semuanya. Berat. Lelaki bunuh. Jadi Papa Aus tak nak kata apa. Sebabnya itu ketua dia. Antuk talar rijal. Lelaki dibunuh semuanya. Harta-harta benda mereka dirampas. Dan anak-anak dan orang-orang perempuan mereka dijadikan tawanan perang. Maka bila begitu Rasulullah berkata, laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi sab'ati arqah. Demi sesungguhnya wahai Mu'adz, engkau telah meletakkan hukum sebiji seperti hukum Allah yang turun daripada 7 petala langit. Maknanya sampai wahyu pada Nabi, keputusan Sa'ad bin Mu'adz tu direstui oleh Allah. Ini kelebihan Sa'ad ni. Ini termasuk panggil muwafaqat Sa'ad. Apa keputusan Sa'ad itu setepak seperti wahyu. Padahal wahyu tak turun lagi sebelum tu. Ini termasuk muwafaqat dia. Muwafaqat ni maknanya keputusan dia tu selaras dengan wahyu selepas tu. Satu kelebihan tu. Ini kelebihan Sa'ad. Kemudian tak apalah, itu ringkasnya begitulah. Jadi dibunuhlah semua lelaki itu, perempuan dan anak-anak masyarakat Bani Quraizah dijadikan tawanan perang. Harta mereka semuanya dirampas sebagai ghanimah. Kemudian ringkasnya begitulah. Kemudian bagaimana di sini dinyatakan bagaimana bentuk hukuman bunuh itu. Bila sudah Sa'ad putuskan begitu, maka mereka semuanya yang lelaki itu diikat tangan ke belakang itu, kemudian dibawa ke Madinah. Kemudian Rasulullah keluar ke bandar, bukan bandar ni ke kedai, satu pasar besar di Madinah. Maknanya semua orang boleh tengok. Hukuman ni dibuat tidak tertutup, secara terbuka di khalayak. Apa dia? Nabi telah fakhandaqa biha khanadik. Nabi arah ke sahabat gali parit-parit untuk dikebumikan. Kemudian mereka diletak di tepi parit itu, lalu mereka dipotong, dipancung leher mereka, kemudian mereka dihuman ke dalam parit itu, maka dikam semua. Ini keputusan. Perbuatan Nabi ni, kalau dalam kitab Dr. Ahmad, Profesor Dr. Ahmad Salabi, kesan dia sangat besar kepada musuh Islam. Takut dia selepas tu pada Nabi. Muhammad ni betul lah lembut.
Tapi bila sampai satu tahap, ni tindakan dia. Jadi tindakan Nabi itu sebenarnya tepat dari sudut nak jaga survival kerajaan Madinah pada waktu itu. Begitulah. Jadi insya-Allah untuk sesi akan datang, akhir bulan akhir bulan ni kita akan bincang pula Fathu Khaybar. Di bawah marhalah yang kedua ini kira-kira qararat terakhir, keputusan Nabi terakhir berkaitan dengan Yahudi, iaitu pembebasan kota Khaybar. Selepas daripada peperangan Khaybar tu jadi di bawah wilayah Islam lah. Jadi insya-Allah kita akan bincang dalam sesi akan datang. Jadi ana setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.